Assalamualaikum. Kali ini saya akan share cara untuk buat design elektroneumatik dengan menggunakan dua silinder. Silinder pertama kita gunakan silinder A. Silinder yang kedua silinder B. Dan di setiap silinder ni kita letakkan dia punya sensor A1 dan A2. Saya labelkan sebagai A1 dan A2, dan B1, B2 untuk sensor B, di mana A1 dia akan kesan position retract, and A2 dia akan berkesan position forward ataupun advance. Sama juga dengan untuk silinder B. Untuk memulakan operasi dia mestilah ada satu push button. Berkenaan dengan dia punya sequence dia kita buat. Untuk contoh yang ini saya akan pakai A plus, B plus, dan B minus, dan A minus. Jadi bagaimana dia bekerja? First kita tekan push button dan silinder akan forward. Kemudian apabila silinder A forward, sensor A2 akan aktif, dan menyebabkan silinder B akan move forward. Apabila B move forward, sensor B2 akan aktif dan memberi arahan kepada B1 untuk retract. Apabila B1 retract, dia akan aktifkan sensor B1, dan B1 akan bagi instruction kepada sensor silinder A untuk retract dan mengaktifkan sensor A1, dan proses ni akan berulang apabila kita tekan push button. Ini adalah dia punya sequence dia untuk proses yang ini. Jadi untuk kita design litar elektro, kita akan bahagi yang dia kedua kumpulan. Kumpulan sebelah kiri dan kumpulan sebelah kanan. Yang mana kumpulan sebelah kiri ni kita akan guna relay. Saya bagi K1. Kumpulan di sebelah kanan ni kita gunakan relay K2. Macam mana kita nak mula design based on apa yang ada sekarang ni. Kita pergi ke software yang kita nak pakai. First kita masukkan kita punya komponen lah. Kita akan gunakan double acting cylinder. Dan dia mestilah ada dia punya power supply dia, compressor, air supply, dan kita akan pakai 5 port 2 position 5 to 2. Untuk silinder yang kita ada ini, kita akan letakkan dia punya activation, dia punya actuation dia kiri dan kanan solenoid. Begitu. Yang ini macam biasa kita masukkan dia punya exhaust untuk port number 5 dan port number 3. Kemudian sebelum tu saya nak copy dahulu, belum siap, sorry. Kita letakkan dulu label A. Ini A1, A2. Ini pada position kosong, ini pada position 100. Dari itu, untuk cepat kerja kita copy saja, copy paste. Kita dah ada dua
silinder. Kita betulkan yang ini kita pakai B1 dan B2. Okey, dan kita sambung je lah. Ini bahagian untuk pneumatik kita dah selesai. Belum selesai lagi. Solenoid kita boleh labelkan lagi. Ini kita bagi sebagai Y1, Y2, Y3 dan Y4. Untuk design litar elektro, kita masukkan dahulu supply dia 24, kosong dan 24 ni. Okey. Buat macam ni supaya kita senang lah, kita nak masukkan kita punya komponen-komponen tu, senang kita untuk kita bekerja nanti. Then kita rujuk balik kita punya state motion diagram tadi. Kita ada K1 dan K2, kita masukkan relay K1 dan K2, kemudian kita masukkan solenoid Y1, Y2, Y3 dan Y4. ok, so kita ada 2 relay, 4 solenoid. So relay pertama K1, relay kedua K2, kemudian kita ada 4 solenoid. ok, untuk solenoid kita labelkan dia mengikut turutan di dalam kita punya state motion diagram ni. ok, so A plus adalah Y1, kemudian untuk B plus adalah Y3, kemudian B minus Y4, dan yang terakhir sekali A minus adalah Y2. ok, first kita buat litar untuk K1 dahulu. Untuk K1 dia akan bermula daripada push button kan, dan juga A1 ni dia akan masuk ke dalam A plus kan. Jadi dalam kelompok ni dia adalah permulaan adalah A1 dengan PB ni untuk kelompok K ni. Jadi kita kena letakkan dia punya push button. ok, push button dan juga switch menggunakan simbol make switch normally open untuk A plus. A plus adalah A plus A1, sensor A1. ok, nah, kita buat penyambungan yang ni dahulu. ok, kemudian litar ni mesti perlulah litar latching lah. Kita kena hold signal dia. ok, kita kena hold signal dia. ok, jadi bila litar latching kita ada hold signal macam ni, dah tentulah kita ada pemutus litar kan. ok, untuk pemutus litar kita ambil yang bahagian terakhir dalam grup K1 ni, relay K1. ok, sensor yang terakhir apa dia? A2 tengah-tengah, yang last sekali adalah B2 lah. ok, B2 ni adalah yang terakhir sebelum dia pergi kepada K2. Jadi ini sensor ni kita akan gunakan sebagai pemutus litar dia. Untuk pemutus litar kita pakai break switch ataupun normally close. ok, B2. ok, gini. So ini adalah untuk grup relay K1. ok, kita akan gunakan K1 ni untuk kawal A plus dan B plus. ok,
Okay, kita buat dahulu yang hak ni. Kita nak kawal A plus B plus macam mana? A plus B plus adalah pada Y1 dan Y3. A plus Y1, okay, dia memerlukan A1 dan BB push button untuk A plus. So ini kita dah ada untuk K1, jadi ini adalah straightforward. Kita akan gunakan switch K1. Okay, kita akan guna switch K1. Jadi kita letakkan kat sini K1 lah. Okey. Kemudian untuk B plus dia perlukan A2. Dia perlu tambah lagi satu switch A2. A2. Okey, disebabkan dia adalah dalam kumpulan relay K1, kita gabungkan kat sini. Okey, maknanya dia ada laluan yang sama lah, daripada 4 ni pergi ke 5 gini kan. Okey, ada ataupun straight. Okey, ini adalah untuk Y1 dan Y3. So kita dah selesaikan bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, kita sebab bentuk dia adalah hampir sama macam ni, kita copy saja untuk cepatkan kerja kita dan kita edit lah. Okay. Sorry, saya tertinggal tadi yang ni. Untuk hold signal ni adalah K1 untuk latching, tertinggal tadi. K1 sini dia akan hold signal. Ini dia akan jadi hold signal dia adalah K2. Okay, K2. Okay, push button tak ada. Kemudian untuk K2, grup K2 dia bermula dengan B2. Jadi kat sini dia akan jadi B2. Okey, berita pemutus dia adalah yang terakhir, A1. A1. Okey. Dia gitu. So, yang ini pun sama juga. Kita dah habis bahagian wiring circuit untuk coil ataupun relay K2. So kita copy paste, masuk. Okey, jadi yang ini adalah K2 dan yang ini adalah B1. Okey, untuk Y2 adalah A minus B1. Okey, so kita dah siap kita punya litar. Okey, kita boleh uji tengok. Okey, kita boleh cuba. Okey, berjalan dengan lancar lah. Okey, forward, return. Okey, buat gerakan dia kan. Okey, itu dia punya untuk A plus, B plus, B minus dan A minus. Okey, kalau kita perhatikan, apabila kita run kita punya litar B1 ini B plus ke B minus, kita dapati dia agak cepat berlaku kan. Yes, dia berlaku agak pantas. So contoh sekiranya kita nak biarkan B plus ni bagi masa sebelum dia return. Okey, maknanya dia pergi forward, dia tunggu kejap dan patah balik kan. Macam mana kita nak buat bagi jadi begitu? Kita boleh gunakan function timer. Okey, kita boleh letak timer kat situ. Okey, kita dah ada litar asas macam ni, kita boleh edit je sebenarnya. Okey, macam mana kita nak edit? Kita stop dulu yang ni. Okey, kita bagi ruang sikit. Okey. Okey, dia forward, silinder B forward, dia tunggu dalam beberapa saat, kemudian baru return. Okey, kita nak dia forward pada kedudukan B2. Okey, kat situ kita boleh buat
tambah timer. Kita gantikan B2 ni dengan timer. So first kita masukkan timer dahulu. Okey, ini timer. Okey, kemudian kita masukkan kita punya switch. Untuk timer yang kita nak guna, ini adalah dudukan B2 tadi kan. B2 kita letakkan timer. Okey, dan yang di sini di B2 yang ada dalam kita punya lita ni, okey, kita gantikan dengan timer kita. Timer kita labelkan sebagai T1. Kita letak T1. Masa kita kurangkan, kita buat 2 lah sini. Okey, ataupun bagi 3 lama sikit kan, 3. Okey. Okey, T1 jadi yang ni kita tukar jadi T1 dan T1. Okey, yang mana B2 tadi kita tukar jadi T1. Okey, tak ada, ada 2 je B2. So, kita boleh try sekali lagi. Kita tengok macam mana, apa yang berlaku. Forward, okay, dia waiting. So dia dah ada timer kat situ. Okey, itu je, mudah je. So itu adalah dari segi fungsi timer. Okey, kita boleh check lagi sebenarnya. Contoh kalau kita check kan, kita check kita punya sensor. Okey, sekiranya sensor kita tu digunakan di beberapa tempat dalam masa yang sama, sebenarnya dia adalah kurang sesuai. Kalau dia sekali guna, okey, sebab dari segi wiring dia lebih mudah lah kalau kita guna sekali saja daripada kita guna banyak kali. Kalau dekat sini kita tengok A1 kita guna dekat line nombor 1 kita ada pakai, line nombor 3 kita ada pakai. Okey, lagi apa? Ada lagi tak? A2 kita guna sekali je sini. Okey, B1 pun kita guna sekali saja. Tapi kita dapati kita punya A1 ni kita guna 2 kali. Agak kurang sesuai lah untuk kita banyak punya wiring. Okey, sekiranya case macam ni, sebaiknya kita gantikan dia dengan relay. Kita gunakan function relay. Okey, tambah lagi satu relay. Okey, tambah satu relay untuk relay A1. Ini kita jadikan, kita dah K1, K2, K3, kita tambah tu K relay K3. Jadi A1 ni kita gantikan dengan K3. K3. Okey. K3. Okey. Okey, selesai. Uji sekali lagi. Okey. So tak ada apa masalah dah. Okey. So dia boleh digunakan. Jadi kita tak ada masalah dari segi hard wiring. Waktu praktikal kalau kita betul-betul nak buat, dia memudahkanlah kerja kita. Okey, yang seterusnya, okey, kita cuba uji lagi apa yang kita boleh upgrade lagi daripada sini kan. Kita cuba uji lagi. Cuba kita perhatikan antara K1 dan K2 ni, dia punya litas sentiasa berubah-ubah. Maknanya dia tak akan serentak berjalan antara K1 dan K2. Okey, cuba tengok. Cuba perhatikan semula. Okey, saya ubah dia timer dahulu. Kita ringkaskan lagi satu saat, satu pada 0.1 kan. Okey, okey. Kita try running balik. Sekali.
Antara dua ni dia sentiasa berubah-ubah, K1 dengan K2 ni, dia takkan serentak punya. Okey, K1 sini dan K2 dia sentiasa bertukar, switch antara dua ni kan. Jadi apa yang kita boleh buat dalam keadaan macam ni, kita boleh kurangkan penggunaan relay kita. Contohnya kan kat sini kita guna K1 untuk K1, K2 untuk K2, tapi kalau kita perhatikan dia sentiasa berubah-ubah antara satu sama lain. Jadi kat sini kita boleh gunakan fungsi switching normally open dan normally close pada relay K1. Okey, macam mana kita nak buat dia? Okay, first kita delete yang ni dulu. Kita kurangkan guna K2 ni. Kita boleh delete semua ni. Okay, kita delete yang ini dahulu. Okay, kita delete yang ini dulu. Sambungan semula yang ini, pastikan dia lengkap. Ini pun sama. Okey, kita delete yang tengah ni saja tadi. Kemudian untuk K2 ni kita gantikan switch dia, sebab dia sentiasa berubah tadi kan, K1 dengan K2. Kita gantikan dengan normally close. Normally close untuk K1. So dia akan berganti-ganti lah. Dia akan bertukar antara dua ni. Bila yang ni hidup, bila ini mati, sini jalan. Dia akan berganti-ganti antara satu sama lain. Okey, jadi kita hanya menggunakan K1 dan K3 sahaja kat sini. Okey, dan kita boleh play semula. Okey, kita try run. Forward, kita repeat. Dah still sama juga, sebab kita dah ganti kedai ini antara satu kaedah lah. Ini kita kata berdasarkan pengalaman orang yang buat design lah. Okay, biasanya kalau kita dah lama terlibat dengan benda ni, kita akan nampak benda-benda macam ni. Okay, kalau kita design data macam ni, kita dah dapat jimatkan bilangan penggunaan relay. Okay, jadi kita boleh buat pilihan sama ada kita nak guna relay yang banyak ataupun relay yang sikit, bergantung kepada kecekapan kita design lita kita, design elektro ni. So itu saja yang saya boleh kongsikan pada kali ni. Okay. Itu yang demo lah, demo terakhir sebelum kita stop kat sini dulu. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.